Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi. Saya Cikgu Julia, guru sains anda. Hari ini kita akan belajar topik yang lain pula iaitu kemahiran manipulatif sains muka surat 15 dan hingga 17. Di bawah topik menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dan spesimen. Baik, apa yang perlu kita lakukan jika cikgu anda tiba-tiba meminta anda membawa spesimen ke sekolah? Spesimen tu apa? Spesimen tu seperti ini. Semut atau pepatung, ulat gonggok, rama-rama dan juga anda boleh bawa belalang. Ini semua adalah contoh-contoh spesimen yang anda boleh bawa ke sekolah. Seronok tau. Apabila kita mula belajar sains ni, anda akan rasa lebih dekat dengan alam. Okey, spesimen ni semasa anda ambil, jangan cederakan dia. Kasihan. Dia kan makhluk Allah juga. Jadi, kita perlukan peralatan-peralatan yang sesuai semasa mengambil spesimen tersebut. Satu lagi cikgu nak pesan, kalau ambil, janganlah ambil banyak-banyak. Macam butterfly, sekali awak ambil sampai 5-6. Tak mahu. Kita hanya ambil berapa yang perlu sahaja. Jika cikgu suruh bawa satu sahaja yang perlu kita ambil. Okey, ingat. Baik semua. Bagaimana pula dengan peralatan yang kita perlukan semasa mengambil eksperimen tadi? Contohnya kalau macam rama-rama, belalang, pepatung, anda boleh gunakan jaring yang boleh tangkap belalang tu kan. Lepas tu bila awak dah tangkap belalang, rama-rama dan segala tu, awak boleh masukkan ke dalam botol tu. Okey, masukkan dalam botol. Kemudian, jangan tutup guna botol tu terus. Nanti dia lemaslah pula kan. Jadi, apa yang awak perlu lakukan? Masukkan dalam botol, gunakan kain jaring seperti gambar di atas. Ni kain jaring Kain tu awak tutupkan menggantikan penutup botol. Kemudian, ambil getah yang ada. Ni getah ikat tempe tau ni. Cikgu ambil gambar ni. Kalau tengok mak beli tempe dekat pasar tu ada getah simpan. So, getah ni boleh mengetatkan kain yang ditutup pada botol. Ini penting supaya hidupan yang berada di dalam botol tersebut dapat bernafas. Sebab kena ingat, hidupan perlukan udara untuk bernafas. Ingat keperluan asas haiwan. Apabila kita tangkap dia, masukkan di dalam botol, keperluan asas haiwan perlu dijaga. Letaklah daun untuk makanan dia. Biarkan dia ada udara masuk. Okey, ada pengudaraan di situ. Sebab tu kita gunakan penutup dengan kain jaring-jaring ni supaya udara dapat masuk. Tapi kalau nak tangkap semut, awak perlukan katak pembesar ni. Katak pembesar. Ni katak pembesar, pernah jumpa tak? Katak pembesar ni supaya awak dapat tengok dengan jelas mana satu semut yang awak nak gunakan untuk spesimen. Atau nak ambil kerengga lebih besar. Boleh guna penyepit ni. Okey, penyepit ni untuk ambil dan masukkan ke dalam botol. Itu pun sama, jangan ambil banyak-banyak. Ambil sekadar yang perlu. Okey, ini adalah contoh spesimen yang telah ditangkap dan diletakkan ke dalam botol. Cuba murid-murid tengok dekat sini. Dia dah letakkan belalang masuk dekat dalam botol. Kemudian diletakkan daun. Tapi dia tak balut guna kain jaring-jaring seperti cikgu cakap tu. Sebab mungkin kain tu tak ada di rumah dia. Jadi dia hanya gunakan plastik. Boleh ke guna plastik ni? Boleh juga sebenarnya murid-murid dia. Tapi dengan syarat, mesti lubang-lubangkan dahulu plastik tu di bahagian atas dia tu supaya udara dapat masuk agar spesimen yang berada di dalam botol dapat bernafas. Nanti kamu semua boleh cuba. Selepas kita ambil spesimen tu nak buat apa? Spesimen tu setelah awak
Tangkap, dah masuk dalam botol, letaklah depan awak and then ambil buku tulis, saya minta kamu lakarkan spesimen tersebut. Kalau ambil pepatung, macam dekat gambar kat atas ni, kenalah lakarkan pepatung tersebut. Tetapi jika anda ambil semut, lakarkan semut. Apa saja spesimen yang awak dah tangkap tadi, dah letak dalam botol, dah letak atas meja depan awak, awak perhatikan. Gunakan deria memerhati anda. Awak boleh sentuh. Boleh sentuh jika haiwan itu tidak berbisa. Tapi kalau awak rasa haiwan itu berbisa, tak mahu. Jangan gunakan haiwan berbisa untuk eksperimen ini, okey? Tanya ibu atau ayah kalau hendak lebih pasti. Jangan lupa minta izin ibu dan ayah ya untuk buat eksperimen ni. Okey, kemudian cikgu nak awak lakarkan. Lakar ni dia bukan macam melukis tau. Siap ada garis-garis yang banyak-banyak tu, no. Hanya lakar dapatkan bentuk spesimen sahaja. Cantik atau tidak, lakaran awak tidak mengapa, tapi pastikan sama. Kalau kaki ada 6, kena lukis kaki tu 6. Kena lakar kaki tu 6. Kalau ada mata ada 2, buat 2. Kalau kepak dia ada 4, buat 4. Okey, itu yang penting. Perhatikan organ-organ ataupun ciri-ciri pada haiwan tersebut. Kemudian baru lakarkan. Gunakan semua deria memerhati anda semasa melakukan eksperimen ini. Okey, sekarang ni apabila semuanya dah selesai, dah siap semua lakaran, apa yang perlu anda lakukan ialah lepaskan semula spesimen tadi. Kalau dah ambil rama-rama, lepaskan rama-rama tersebut. Jangan dikurung dekat dalam rumah tu. Kesian dia. Dia pun perlukan hidupannya sendiri. Macam juga kita. Dalam PKP ni, kita asyik terkurung je dekat rumah. Rasa tak seronok, rasa tak bahagia kan. Tapi kalau dapat keluar jalan-jalan, rasa enjoy. Betul tak? Ataupun kalau awak dikurung sahaja dalam bilik, tak boleh keluar, tak boleh buat apa-apa. Apa perasaan awak? Rasa sedih kan? Macam tu jugalah dengan hidupan yang awak tangkap tu. Apabila telah kita pinjam dia sementara untuk buat lakaran, jangan lupa lepaskannya semula. Okey, itu dia pelajaran kita pada hari ini ya murid-murid. Saya harap murid-murid dapat sesuatu pada hari ini. Dan jangan lupa kita kena buat latihan seperti dalam muka surat 10. Boleh tengok muka surat 10 ni. Tak nampak. Cikgu tepi sikit. Okey. Muka surat 10 ni kalau awak tengok, awak kena tandakan right bagi jawapan yang betul dan juga tandakan pangkal pada jawapan yang salah. Okey, kita tengok ya. Spesimen ni mana yang betul? Nombor 1. Ingat, nak kena guna tangan je ke? Tadi cikgu dah pesan kan kalau ambil semut tu guna apa? Tengok nombor 2. Betul ke tak betul? Tengok pula gambar nombor 3. Cuba tengok penutup dia. Ada lubang tak? Ada tak pengaliran udara? Ingat lagi yang cikgu sebut tadi. Okey, tengok pula nombor 4. Ini adalah pelajaran cara memerhati. Cikgu dah terangkan pada video yang sebelum ni. Kalau awak lupa, awak boleh tengok balik apa dia aras meniskus ni, okey? Yang kelima, cuba tengok dia gunakan sesuatu untuk mengacau cecair. Dan yang keenam, dibuang baki tanah yang telah digunakan ataupun baki bahan yang telah digunakan ke dalam sinki. Adakah ini cara menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dengan betul, murid-murid? Okey, tandakan right jika dia betul dan pangkal jika dia salah. Seterusnya, kita tengok lagi untuk muka surat berapa ni? Cikgu tengok sikit muka surat berapa? Nampak? Muka surat 11.
Okey. Untuk muka surat 11, perhatikan kaedah mengendalikan spesimen di bawah. Tandakan right juga bagi cara yang betul dan tandakan pangkah bagi cara yang salah. Ingat, sebelum awak buat latihan ni, perlu ingat keperluan asas hidupan. Haiwan perlukan makanan, udara, kan? Lepas tu, kena ingat peralatan yang kita gunakan semasa mengendalikan spesimen. Tengok gambar betul-betul. Tengok macam mana mengumpul spesimen. Cara A yang betul ke cara B? Macam mana pula dengan menggunakan spesimen? Macam mana cara menggunakannya yang betul? Cara A ke ataupun cara B? Dan yang ketiga, macam mana melepaskan spesimen? Nak buang dalam tong sampah ke ataupun cara B? Cikgu nak awak siapkan latihan ni juga untuk pengukuhan. Kemudian, itu sahaja nampaknya hari ini kita punya pembelajaran. Alhamdulillah. Cikgu harap anda semua dapat sesuatu pada hari ini. Semoga pelajaran hari ini mudah awak faham dan dapat buat latihan dengan betul. Itu sahaja. Bye.